Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Nur Saadah binti Muhammad Rashid, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Sendayan. Yang berusaha Cikgu Syafiee bin Haji Muhammad Noor, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan. Yang dihormati barisan guru penolong kanan sekolah, kaunselor sekolah, barisan ketua bidang, rakan-rakan sejawatan, seterusnya anak-anak Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam ABC. Anak baik lagi cerdik buat semua. Selamat datang ke program Minda Sihat bertema Emosi Terjaga, Minda Sejahtera secara atas talian bagi kali yang pertama khusus buat anak-anak di sekolah ini. Membuka tirai program pada petang Jumaat yang barakah ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Syahya bin Zulkifli. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rata Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi abaihi wa ummihi wa tajma'in. Bismillah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qarabuni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afati afdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muallimin wal muallimat wal mujahidin wal mujahidat alhamdulillah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jamil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu, ya Allah, yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah kami, ya Allah, dalam program Minda Sihat SMK Felda Seri Sendayan. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menempani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sil asqam. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada petang ini mendapat rahmat dari Allah yang Maha Esa. Hadirin sekalian, Alhamdulillah, diam tak diam kita telah pun melewati hampir 3 bulan pengajaran dan pembelajaran dari rumah, iaitu PDPR 3.0 yang bermula seawal 17 Jun 2021.
Dalam tempoh 3 bulan ini, pelbagai perkara, isu serta konflik yang telah muncul. Ada sebahagiannya dapat ditangani dan diselesaikan dengan mudah. Ada sebilangannya tidak mampu menyelesaikannya sendirian. Namun dengan bantuan para guru dan pihak sekolah, masalah itu juga menemui titik noktahnya. Alhamdulillah, berbeza dengan keadaan kita di sini, dengan apa yang kita tonton dan baca di media-media masa. Kalau dilihat di kaca TV, berita semasa ramai yang terkesan dengan ujian besar yang melanda dunia, menemui jalan buntu dan memilih jalan penyelesaian yang terpesong dengan akidah agama. Na'udzubillah min zalik. Maka berteraskan akronim ABC dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan sendiri, Ambil Peduli, Bina Hubungan dan Cipta Kejayaan. Unit Hal Ehwal Murid bersama Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan dengan penuh rasa tanggungjawab terpanggil untuk membugarkan emosi anak-anak di sekolah ini, khususnya yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 atau krisis yang sedang berlaku. Dengan garapan minda sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera, pendedahan tentang kepentingan penjagaan kesejahteraan diri dan kesihatan mental dalam kehidupan seharian kita semua akan dititik beratkan. Hadirin sekalian, bagi tidak membuang masa, marilah sama-sama kita dengarkan ucapan dari Cikgu Syafi'i bin Haji Muhammad Nur, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa bitamim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih Teacher Nana, Nur Syahidah Syanana, pengacara kita pada petang ni. Yang berbahagia Dr. Nur Sa'adah binti Muhammad Rashid, Pakar Perubatan Keluarga dan Kesihatan Sendayan. Al-Fadhil Ustaz Sahya yang memimpin bacaan doa sebentar tadi. Rakan-rakan pelongkanan, guru setia kita, unit bimbing kaunseling di bawah pimpinan Cikgu Sariza dan Cikgu Rega. Rakan-rakan KB, barisan para teknikal, host dan co-host program kita pada petang ini. Guru-guru yang saya kasih sekalian, anak-anak, putera dan puteri ayahanda yang ayahanda rindui, serta para ibu bapa yang saya percaya ada di belakang-belakang anak-anak itu. Terima kasih tuan-tuan dan puan sama kami. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nur Sa'adah binti Muhammad Rashid kerana sudi bersama dengan kita petang ini untuk satu perkongsian yang sangat penting dalam kita menyediakan mendepani cabaran anak-anak yang sedang mengikuti PTPR. Sesuai dengan tajuk bicara santai kita petang ini, emosi terjaga, minda sejahtera. Sesungguhnya kami di pihak pendidikan telah berusaha sedaya upaya kami melakukan apa yang kami dapat lakukan. Namun dalam keperluan-keperluan tertentu kami tidak menafikan. Kami memohon pertolongan dan bantuan juga daripada semua pihak, termasuk dari pihak perubatan dan kesihatan sendiri. Sesuai dengan perbilangan yang mengatakan, kalau nak tahu tingginya gunung, tanyalah enggang. Kalau nak tahu dalamnya lubuk, tanyalah memerang. Kalau nak tahu lebarnya pantai, tanyalah seluang. Kalau nak tahu tebalnya hutan, tanyalah pak belang. Dan kalau nak tahu luasnya padang, tanyalah belalang. Jadi bila kita bicara tentang emosi, apa yang terjelma dalam fikiran kita mungkin amarah saja, geram, kecewa. Tetapi sebenarnya bidang ini sangat luas dan tidak lain tidak bukan untuk mengupas bidang ini dan menjadikan dia sesuatu yang bermakna. Kehadiran yang berbahagia Dr. petang ini adalah sangat bermakna. Di kesempatan ini saya memohon pada anak-anak yang turut hadir untuk memberikan fokus. Kepada ibu bapa, mari sama-sama bimbing. Pada guru-guru, mari kita menuntut ilmu, berguru kerana ilmu. Dan akhirnya, harapan saya, objektif perjumpaan kita pada hari ini, apapun yang akan kita terima nanti, kalau sekepal jadikan gunung, kalau setitik jadikan lautan. InsyaAllah, kita percaya, where's the wheels, there's the way. Di mana kita berusaha, pasti ada jalan. Dan Allah tidak akan mensia-siakan orang-orang yang berusaha.
dan marilah kita berusaha dan bertawakal serta berdoa. Dan ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk memastikan kelancaran, kesinambungan, kalau boleh kesempurnaan PDPR kita menjelang bersemuka nanti akan lebih baik daripada masa-masa yang kita lalui sepanjang PDPR ini. Sekali lagi saya melengkapkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Nur Saadah khususnya dan kepada pihak KK Sendayan khasnya. Pada rakan-rakan Urustia, rakan-rakan guru yang turut hadir, anak anda, putera dan puteri ayah anda yang anda rindui, ibu bapa, para waris di belakang sana. Marilah kita sama-sama menghayati program ini sehingga ke hujungnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua Cikgu Syafiee bin Haji Muhammad Noor atas ucapan penuh nasihat dan kata-kata semangat sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan dalam ucapan beliau itu dapat dimanfaatkan dengan baik sebaik mungkin oleh semua anak-anak yang hadir pada petang ini. Hadirin sekalian, pihak sekolah sangat berbesar hati dengan kesudian seorang pakar perubatan keluarga dan dari Klinik Kesihatan Sendayan untuk bersama-sama kita pada petang ini untuk berkongsi ilmu. Kata orang dulu-dulu, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak dapat ilmunya kalau tak jatuh cinta? Maka dek kerana itulah untuk menyahut bukti kata-kata orang tua-tua zaman dahulu untuk membenarkan pepatah Melayu, maka teacher akan ceritakan sedikit latar belakang penceramah kita pada petang ini. Ceramah kita pada hari ini merupakan seorang lulusan Sarjana Muda Perubatan dari Universiti Tempatan Universiti Malaya UM dan kemudian meneruskan pengajian untuk pengkhususan program sarjana dalam perubatan keluarga Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau telah berkecimpung dalam bidang perubatan selama hampir 12 tahun dan kini bertugas sebagai seorang pakar perubatan keluarga di Klinik Kesihatan Sendayan. Saya kira ini merupakan satu task pertama Dr. Nur Saadah nak berkenalan dengan komuniti setempat Kampung Sendayan ya. Jadi untuk tidak melanjutkan masa, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Dr. Nur Saadah binti Muhammad Rashid untuk sesi perkongsian ilmu tentang minda sehat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Dipersilakan doktor. Doktor unmute mic doktor. Dr. Nur Saadah, mikrofon sila on kan. Okay, kejap sebab saya tengah ni sharing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang saya hormati Encik Syafiee, merupakan pengetua SMK Felda Sendayan dan juga barisan-barisan barisan-barisan guru penolong kanan dan juga ketua-ketua bidang dan juga guru-guru dan saya yang kita raikan adalah anak-anak putera dan puteri kita lah bagi pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sendayan ya. Okey. Boleh nampak ke slide saya ni? Boleh nampak? Okey, boleh doktor. Okey, alright. Okey, alhamdulillah untuk hari ini memandangkan tajuk kita pun santai-santai Jadi saya tak nak semua rasa macam satu kelas lah ya. Kelas yang formal, okay. So jadi saya akan berbicara dalam masa yang diberikan ni lah untuk kita membincangkan tentang emosi, iaitu motto kita hari ni, emosi terjaga, minda sejahtera. Alright, so jadi saya ingatkan saya akan present pada pelajar-pelajar, rupanya ada cikgu-cikgu, bagus jugalah. Jadi kita boleh sama-sama mengambil apa-apa ilmu yang ada daripada saya dan insya-Allah boleh praktikan lah. Dan saya faham PDPR bukan sahaja merupakan cabaran bagi anak-anak tapi juga cabaran bagi para guru lah. Okey, so jadi tanpa melengahkan masa lagi,
untuk emosi ni, okey, kita masuk kita mulakan kita punya presentation hari ini. So yang pertama kita kena tahu emosi. Emosi itu apa dia? Right, so emosi ni dia secara definisi adalah perasaan kita. Perasaan ni adalah hasil tindak balas terhadap sesuatu perkara lah, sama ada daripada sesuatu pengalaman ataupun peristiwa yang menghasilkan beberapa jenis emosi, iaitu kita ada 2 jenis. Okey. Jadi untuk anak-anak kena fokus sebab nanti di akhir saya punya presentation kita ada quiz. Jadi jika anak-anak boleh jawab tu, insya-Allah ada hadiah lah. So jadi kita fokus pada beberapa jenis emosi, iaitu emosi positif dan negatif. Sekarang ni semua dah pandai dah positif sebab banyak COVID positif lah Jadi kita ketahui apakah itu emosi positif. Okey. So emosi positif adalah iaitu contoh dia gembira, sayang, rasa tenang, rasa cinta Apa itu emosi negatif? Yang negatif ni macam ni lah, marah, sedih, benci, dengki, takut, keluh kesah dan rasa keliru. Itu adalah emosi negatif Jadi itu merupakan perasaan yang adalah hasil tindak balas daripada pengalaman ataupun sesuatu perkara yang berlaku. Ni contohnya lah. Okey, untuk putera-puteri. So kita tengok ni, apakah selalu emosi yang selalu ada? Marah. Okey, gembira, rasa macam sedih, takut, terkejut. Kalau sekarang ni kebanyakan orang takut apa? Takut COVID lah, takut COVID-19. Jadi semua pun menjalankan SOP, stay at home dan amalkan hand washing, hand hygiene. Jadi ini adalah emosi yang kita hadapi sekarang. Dan gembira, kemungkinan gembira apabila nanti lepas kita dah PKP ni boleh berjumpa lah dengan kemungkinan kalau sekolah dah buka, boleh berjumpa dengan kawan-kawan dan cikgu-cikgu Okey, so daripada emosi tu sendiri kita tahu dia ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif Jadi macam mana cara nak mengurus emosi ni ini yang agak sukar lah sebenarnya, memandangkan kita pun berada di rumah dan agak sukar untuk berkomunikasi. Jadi cara untuk kita mengurus emosi adalah melalui kecerdasan emosi ataupun dalam bahasa Inggeris adalah emotional intelligence. Okey. So macam mana kita nak apakah itu emotional intelligence ni? Okey. So maksudnya ianya merupakan kemampuan kita untuk memahami, menggunakan dan menguruskan emosi anda sendiri dengan cara yang positif. Kita gunakan emosi ni untuk kita faham, kita uruskan emosi untuk hilangkan tekanan, menghilangkan tekanan dan berkomunikasi secara berkesan, memberi empati kepada orang lain dan mengatasi cabaran dan meredakan konflik. Jadi kita gunakan emosi ni secara positif, iaitu dengan sebaiknya melalui empat perkara ni lah. Okey, so ini adalah dia punya persamaan, iaitu emotional intelligence ni adalah kita memahami, menguruskan dan menggunakan emosi untuk kebaikan. Okey, so jadi memandangkan emosi ni ada macam-macam jenis. Jadi ada beberapa keadaan di mana kita perlu tahu serba-serbi lah, iaitu perkara seperti stres, anxiety dan juga burnout. Jadi untuk yang stres ni yang saya rasa orang selalu cakap lah, stres lah, duduk kat rumah, stres, PTPR, sama ada anak murid ataupun guru, ibu bapa pun juga stres. Okey, so jadi apa itu stres? Kita kenali serba-serbi lah. Stres ni adalah atau dalam bahasa lain ialah tekanan Dia merupakan tindak balas fizikal, emosi dan mental terhadap sesuatu sebarang perubahan atau tuntutan. Contohnya stres nak buat PDPR di rumah, stres nak buat kerja secara dalam talian. Okey. So ni adalah punca-punca stres. Contoh kalau kita tengok ni ada 4 ni, contoh-contoh ni boleh kita apply kat dalam diri kita. Contoh punca stres ni memang ada. Ancaman survival ni ialah COVID lah kan, yang macam contoh ni dalam gambar ni dia takut pada laba-laba. Okey.
So untuk yang dalam mandiri ni mungkin perubahan dari segi keadaan remaja daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, itu pun ada boleh dapat dalam punca-punca stres dalam mandiri lah. Yang persekitaran tempat kerja ni kalau kita aplikasikan dalam dekat pelajar-pelajar, contohnya persekitaran di rumah lah ya. Okey. Dan juga cara hidup ni, untuk yang salah satu punca stres mungkin cara hidupnya yang terlalu mewah, yang memerlukan keuangan, ataupun disebabkan sekarang ni COVID-19 jadi keuangan pun agak terhad ya. Yang ini boleh menyebabkan stres. Okey, semua orang kita boleh tengok kat sini. Ini adalah contoh-contoh tanda stres. Jadi kita kena kenali. Contohnya lah saya bagi tak stres ni tak semestinya secara emosi saja. Dia boleh ditranslatekan ataupun contohnya dari segi fizikal. Ini salah satu yang selalulah degup jantung yang pantas, maksudnya berdebar-debar. Okey, susah nak tidur. Ini adalah contoh-contoh tanda-tanda stres lah. Mata cepat kabur, mulut cepat kering Right, so daripada segi emosi ni adalah rasa bimbang, rasa murung, sedih, rasa kosong Dan dari segi kognitif ni, ini yang kita risaukan lah di mana kurang tumpuan ataupun kurang ingatan. Contoh tidak dapat menumpukan perhatian dalam online kelas ataupun kita rasa macam cepat nak menyalahkan orang lain. Dan perbuatan dari segi perbuatan, ibu bapa ataupun cikgu boleh maksudnya kenal pasti. Contoh-contohnya ada perubahan dari segi jauh dari pemakanan anak, cara tidur anak, maksudnya tidur lewat, tak boleh tidur, bangun lewat, macam tu ataupun terlalu diam, terlebih ceria pun boleh jadi salah satu tanda stres lah ya. Okey, jadi lepas kita dah kenali apa yang kita boleh buat, sebabkan saya bagi yang simple-simple sajalah, yang ringkas supaya dapat boleh diaplikasikan di rumah. Contohnya kita cara nak atasi ni, dalam ni ada 5 Contohnya iaitu kita jaga keperluan asas diri. Keperluan asas diri ni apa dia? Iaitu satu, amalkan pemakanan yang sihat. Okey. Alright, kalau ni kekalkan perhubungan dengan orang tersayang ni, contohnya sekarang kita PKP ke, okay? So kita boleh buat video call jika macam ibu bapa bekerja jauh, ataupun dengan cikgu, ataupun dengan kita punya atuk nenek, kita boleh buat video call. Tak semestinya kena jumpa secara fizikal Okey, untuk selain daripada makan dengan seimbang, perlu buat exercise juga kat dalam rumah. Walaupun dalam rumah kita boleh buat exercise Okey, so yang ni yang sangat penting lah, dapatkan maklumat dari semua yang sahih. Betul tak? Sekarang ni semua Google. Tengok kat Facebook, internet, semua yang daripada WhatsApp, kita kena sahkan. Jika tidak, dia akan menyebabkan kebimbangan yang tidak bagus, kebimbangan yang daripada semua-semua yang tak sahih Contohnya kalau kita nak dapatkan maklumat, kena dapatkan di laman web untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau untuk maklumat pendidikan, mungkin dekat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan daripada Google sajalah. Okey. Dan juga ni, yang utamalah, kena tetapkan matlamat yang realistik lah. Contohnya kita punya goal lah atau matlamat tu kena realistik lah, tak boleh nak terlalu terlalu lebih sangat ataupun tak boleh kurang sangat dia secara sederhana. Okey. Alright. Okey, so yang ni kita nak buat sama-sama lah cikgu semua. Okey, kita boleh cuba buat sama-sama. Alright, ni adalah salah satu teknik untuk mengatasi stres. Jadi kalau kita rasa stres, kalau kita rasa rasa nak marah anak-anak ataupun cikgu ataupun para ibu bapa rasa macam tak selesa ke apa ke, kita cuba buat teknik pernafasan dalam. Okey, kita buat sama-sama So, duduk dengan selesa,
letakkan tangan di dada dan satu lagi dekat perut, okey? Kemudian tarik nafas melalui hidung, tarik nafas. Pastikan perut kita mengembung, okey? Kemudian langkah kedua, tahan nafas selama 4 saat, tahan. Okey, kemudian hembus selama 8 saat. Dan pastikan kempislah perut anda tu. Kemudian kita ulang balik. Kalau rasa macam tak boleh berfikir, rasa macam nak marah, ini adalah 4 langkah untuk kita buat teknik pernafasan dalam, ya. Okey? Okey, masing-masing boleh cuba nanti. So duduk dengan selesa, letak tangan kat dada, satu lagi kat perut, tarik nafas. Lepas tu tahan, lepas. Lepas tu boleh ulang untuk 5 kali. Setiap kali rasa macam ada masalah, kita boleh buat teknik pernafasan dalam, okey? Okey, so yang kedua kita pergi kepada keadaan anxiety. Ini adalah salah satulah daripada yang selalulah dihadapi oleh bukan sahaja pelajar, mana-mana golongan pun boleh dapat. Lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni memang perkara ni selalu berlaku. So anxiety, apa itu anxiety? Okey, kebimbangan adalah emosi yang normal, tetapi kalau namun tidak normal jika merasakan kebimbangan yang berlebihan sehingga ketakutan, kegelisahan teruk sampai menjejaskan rutin harian. Ini apa contoh dia? Contohnya macam keadaan sekarang ni yang COVID ni terus tak boleh nak, kita takut sangat tak boleh nak keluar daripada bilik ataupun kita risau sangat setiap kali pun nak basuh tangan. Kalau selalunya kalau kita sentuh barang ataupun kita membuat macam doktor buat pemeriksaan pada pesakit dan kita ada akan basuh tangan, tapi kalau duduk je kat rumah tak perlu nak basuh tangan berulang-ulang. Iaitu ini adalah kebimbangan yang berlebihan yang menyebabkan anxiety. So ini adalah salah satu punca-punca lah anxiety. Contohnya tekanan persekitaran, contoh tekanan dalam rumah lah terutamanya kan. Okay, so yang genetik ni secara sejarah dalam keluarga lah. Ini yang satu lagi yang kita kena ambil perhatian lah. Dalam lingkungan remaja ni kemungkinan boleh ada penggunaan barang terlarang yang boleh menyebabkan anxiety. Jadi yang ini kita perlu elakkan untuk mengelakkan komplikasi terhadap contohnya lah bahan darah terlarang. Itu yang kita kena elakkan putera-puteri. Okey, so yang lain adalah faktor perubatan ni memang kita tak dapat nak elakkan lah. Okey, jadi macam mana kita dah tahu, dah kenali, jadi kita macam mana kita nak atasi anxiety ni? Yang pertama, sama je sebenarnya, lakukan aktiviti yang sihat ni. Ini boleh buat bersama keluarga di rumah, okey? Yang kedua, kita kena berkongsi dengan orang yang dipercayai. Jadi masa time PKP ni ataupun PDPR di rumah, jadi kita boleh berkongsi dengan ibu bapa memandangkan masa-masa time ni lah kita nak merapatkan hubungan bersama ibu bapa ataupun adik-beradik. Jadi kita boleh share ataupun berkongsi, bercerita dengan ibu bapa. Alright. Tetapi kalau kita ada kawan baik, kita pun boleh berkongsi dengan orang kawan baik lah. Okay. Kemudian jika ada lah di antara kita yang mengambil rokok ataupun yang ada pernah ambil alkohol, kita boleh elakkan dan berhenti. Jadi sebab ini boleh menyebabkan anxiety yang berterusan atau menerukkan keadaan anxiety. Okey, ini satu lagi, ini yang paling penting time sekarang ni, zaman-zaman gadget, zaman semua dalam internet ni. Jadi kita kena dapatkan maklumat dari sumber yang sahih. Jadi jangan pula masa kita dapat maklumat tu, okey forward. Jadi dalam Islam pun kita kena periksa dulu maklumat daripada mana kita dapat sebelum kita forward ke orang. Sebab perkara ni jika dia hantar kepada orang lain tapi maklumat tu salah, itu menyebabkan anxiety kepada orang lain. Contohnya dalam kampung ni semua orang kena COVID. Jadi maksudnya
maklumat tu kemungkinan salah. Semua orang tu mungkin rumah antara 2-3 orang saja. Jadi macam itulah, kena dapatkan maklumat dari sumber yang sahih. Jadi untuk atasi anxiety pun dia punya atasinya dengan menggunakan teknik relaksasi. Macam tadilah teknik pernafasan bagi untuk orang Islam, kita boleh banyakkan membaca Al-Quran, berdoa dan juga buatkan solat hajat. Ataupun kalau bagi orang yang bukan Islam, dia ada cara-cara dia untuk sembahyang mengikut ajaran masing-masing lah. Okey, yang ketiga, ini adalah keadaan antara keadaan yang kita perlu selalu, adalah juga yang ada kemurungan Jadi untuk itu kita perlu tahulah sedikitlah apa itu kemurungan. Okey, so kemurungan ni adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu rasa sedih sangat. Sedih berkepanjangan, lepas tu rasa macam letih, tak nak buat apa-apa, duduk je ataupun cepat marah dan tak nak buat apa-apa aktiviti harian. Contohnya bagi tanda-tanda orang yang kita panggil murung ataupun depres, dia sebelum ni hobi dia membaca buku ataupun hobi dia berkebun. Tiba-tiba dia tak nak buat dah. Dia nak duduk baring tidur je. Itu adalah salah satu tanda murung lah di mana sekurang-kurangnya keadaan ini berlarutan dalam masa 2 minggu. Itu adalah tanda bahaya. Jadi kemurungan ni dia tak kira lah umur lelaki ke perempuan dia boleh jadi, tapi kebanyakannya untuk yang kita tengok ni boleh jadi pada kebanyakannya lelaki lah, tapi mana-mana umur pun boleh dapat. Jadi kita kena kenal pasti, dan jika dah kenal pasti dapatkan rawatan Alright, so apakah punca-punca kemurungan? Ini yang tadi yang kita cerita tadi, stres. Itu adalah satu-satu menyebabkan kemurungan. Ataupun trauma. Trauma ni banyaklah. Contohnya accident ataupun keadaan di mana kita mengalami dalam keluarga ada kematian. Ada juga macam saya punya pesakit datang, doktor, isteri saya meninggal sebab COVID, ataupun 2 orang lagi anak dia meninggal sebab COVID. Itu bukan trauma lah. Keadaan sekarang ni yang kita perlu hadapi, dan kita perlu sama-sama bantu, cikgu bantu anak murid, ibu bapa pun bantu anak-anak murid, anak-anak mereka. Itu adalah satu trauma. Okey, yang ketiga, puncalah ada kerisauan yang melampau. Risau macam mana ni kita PTPR ni boleh ke dapat semua ni. InsyaAllah kalau kita berusaha ikut semua kelas nasihat cikgu, insyaAllah boleh dapat Ataupun sejarah, punca lain kemungkinan ada sejarah pahit lah. Ini kemungkinan ni lebih terpencil lah dan genetik ni mungkin sejarah dalam keluarga ada, dia boleh dapat lah. Okay. Jadi lepas kita dah kenali, kita kena atasi. Alright, sama juga dia punya cara atasi. Kita kena ada tempat meluahkan perasaan. Contohnya ibu bapa, adik-beradik, kakak ke, abang ke, ataupun kawan-kawan. Kalau tak boleh, bagi tahu pada cikgu, kaunselor. Kalau tak boleh juga, kaunselor boleh rujuk pada doktor. Dapatkan bantuan profesional. Jadi yang tadi semua tu anda boleh, insyaAllah kaunselor boleh bantu, tapi jika tak boleh, kita boleh dapatkan bantuan profesional, iaitu daripada rawatan daripada doktor lah. Alright, so dan untuk atasi kemurungan, kita boleh buat perkara yang kita suka. Contohnya kita buat hobi lah. Contohnya berkebun ataupun melukis. Okay. Ada yang sekarang kalau dah ada komputer semua, membuat video ataupun melukis secara digital. Okay, so tips lain adalah elak pengambilan alkohol ataupun dadah. Ini sangat-sangatlah saya pentingkan, sebabnya kemungkinan masa zaman-zaman remaja ni mungkin ada, jika adalah masalah alkohol, ada dadah ni, kemungkinan kita remaja-remaja tak nampak sekarang komplikasi sekarang lah, dia boleh menyebabkan komplikasi pada masa akan datang. Okay, jadi elakkan pengambilan alkohol dan dadah. Okay, untuk yang
yang kelima, amalkan gaya hidup sihat, iaitu buat exercise kat rumah, ataupun sekarang dah boleh pergi padang, boleh berbasikal, ataupun berjogging Okey. Yang terakhir, burn out. Okey. So burn out ni banyak daripada faktor, banyak perkara lah, iaitu burn out itu keadaan di mana emosi, mental dan keletihan fizikal yang disebabkan tekanan berlebihan yang berpanjangan. Contoh saya akan bagi contoh COVID lah, ni dah tahun kedua jadi kita sebagai para anggota kesihatan mungkin boleh menyebabkan burn out, dan itu juga boleh berlaku di kalangan pelajar dan di kalangan guru-guru. Jadi adalah sebabkan tekanan tu kalau kita tak hadapi dia berterusan, ini menyebabkan burn out. So jadi burn out terjadi apabila diselubungi kesedihan dan kita tak dapat memenuhi keperluan diri ataupun terlalu banyak tekanan kerja dalam jangka masa yang amat panjang yang ni contohnya terlalu banyak kerja rumah. Sebenarnya kerja rumah tu diberi secara harian, tetapi jika pelajar tidak membuat kerja tu pada hari yang sama ataupun bertunda-tunda, dia akan jadi accumulation lah, dia berkumpul-kumpul dan menyebabkan rasa burn out lah untuk menyelesaikan kerja ataupun homework lah. Okay, so bila ketekanan tu terlalu berterusan, seseorang tu boleh menyebabkan hilang minat dan tak ada motivasi, menyebabkan produktiviti berkurangan. So bila produktiviti kurang, menyebabkan perasaan tak berdaya, tak ada rasa nak marah aja. Itu adalah salah satu tanda burn out lah. Okey, jadi apakah punca? Ni kita dah sebutkan tadi, terlalu banyak kerja ataupun tiba-tiba kerja kurang pun boleh burn out juga. Tekanan ataupun stres ataupun faktor personality ni adalah contoh yang kita panggil personality type A di mana dia perlu buat tu semua kena perfect ataupun kena cemerlang, okey, ataupun wujud rasa rendah diri. Itu boleh punca pasal satu punca untuk burn out lah. Jadi cara untuk atasi burn out, okey, kita kena buat macam daripada awal tadi saya cakap, emosi positif kita akan mulakan hari dengan senyuman, kena ambil rest, cuti, okey. Contoh kalau kat rumah dah bercuti lama sangat pun burn out juga kan. Jadi kita kena time out over hujung minggu, kita boleh rehatkan diri daripada buat kerja rumah, okey, dan amalkan gaya hidup sihat ni, macam saya cakap tadi go jogging ataupun berbasikal alright, ataupun buat sesuatu yang menyeronokkan lah. Tapi untuk keadaan sekarang ni agak limited lah sebab kita tidak boleh buat banyak sangat aktiviti luar okey, so yang penting adalah nak atasi ni kita kena belajar mengurus tekanan dan mengurus masa. Itu yang saya cakap, mengurus masa dengan berkesan Okey. Alright, so far ada apa-apa soalan tak? Daripada cikgu pula, pelajar lah saya rasa. Cikgu banyak soalan saya rasa. Okey. Ataupun kita buat quiz dulu. Lepas tu kita buka pada soalan Boleh? Boleh. Okey. Okey, sebelum quiz ni saya nak minta putera-puteri ada Kahoot tak? Sebab saya nak buat quiz melalui Kahoot. Boleh ke download dulu? Boleh. Boleh okey. Okay, kejap saya dapatkan dia punya kod. Sekejap Option. Okay, dia punya game pin adalah 720
7266. Sekejap ya. Saya letak kat sini pin dia. Alright. Okay, semua dah ready ke? Belum. Okay, jadi saya bagi masa dekat anak-anak pelajar-pelajar untuk masukkan pin, game pin. Okay, baru 5 orang join. Cikgu tak boleh join kot. Saya baru nak masuk pin tadi Boleh tapi tak dapat hadiah lah. Okay, kalau boleh sorry lah. Boleh letak nama dengan kelas tak? Sebab untuk pemenang nanti Cikgu Sariza akan bagi hadiah lah ya pada mereka. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh type kalau nak. Oh, kita ada tingkatan 3 juga ya. Tingkatan 2 pun ada, bagus. Oh, 1 pun ada. Okay. Yang tak letak kelas tu tak apa. InsyaAllah boleh. Okay, kita tunggu sampai lagi 1 minit lagi. Ada lagi tak yang nak masuk?
Okay, cukup 50 kita on Okay, ada lagi? Okay, tak apa, saya tunggu. Okay, ada lagi tak yang dah masuk? Tak ada. Tak ada Alright. Okay, kita start anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, semua bersedia? Kalau siapa fokus, insyaAllah boleh jawab. Apakah contoh emosi positif? Right. Okey, bagus. Habis semua betul? Okey, Miza. Miza 5A ni. Nombor 1. Next. Berapakah jenis emosi yang ada? Okay, cepat. Alright. Okay, jawapan dia ada 2 jenis emosi positif dan negatif. Okay. Nisrina 5A pula nombor 1 ya. Okay, next. Seterusnya, berikut adalah komponen kecerdasan emosi ataupun EI lah, Emotional Intelligence, kecuali Okey, bagus. So, semua fokus ni nampaknya ada kebanyakannya betul, iaitu kecuali kemampuan menyalahkan orang lain. So, yang lain semua adalah EI lah, Emotional Intelligence, iaitu kemampuan memahami emosi, menggunakan emosi dan juga mengurus emosi Okey. Siapa pula naik ni? Oh, Nisrina lagi. Okey, bagus. Apakah cara mengatasi burnout? Okey. Right. Ni burnout doktor burnout ni. Alright. So kebanyakannya betul lah ya. Cara menguruskan burnout adalah belajar mengurus masa dengan berkesan Okay, bagus. Okay, Nisrina masih lagi mengekalkan nombor 1. Okay, teknik pernafasan dalam adalah salah satu cara menangani stres. Betul atau salah? True or false? Okey, semua betul. Alhamdulillah. Tahniah semua. Alright. So, siapa pemenangnya? Nurin 3A. Nombor 3, Alia nombor 1 dan nombor 2. Nisrina nombor 1. Okey, cikgu take note ya. Shazana nombor 4, Khairun Nisa nombor 5 Sekejap letak kat sini lah. Salah. Okey. Cikgu dapat tak pemenang dia? Nisrina 5A nombor 1. Nombor 2 Alia. Nombor 3 Nurin. A.
Okey. Nombor 4 tadi tak dapat dah tadi. Okey. Teacher Nana tak kira kalau Teacher Nana nombor 4. Oh, okey. Kejap kita tengok. Ambil orang lain. Mak Ros ni. Kejap kita tengok boleh tak? Teacher Nana student form 6. Right. Tadi dapat tak yang nombor 4 dan nombor 5? Khairunisa. Hello? Tak dapat tadi. Tak dapat Kejap ni. Okey. Nurin. Alia nombor 2. Nisrina nombor 5, nombor 1. Shanana dengan ni Khairun. Saya tak pasti nama ni apa. Khairun. Tak apa, saya punya pass ke orang lain doktor. Okey, alright. Nombor 6, bagi budak nombor 6 tu nombor 5 naik nombor 4, nombor 6 naik nombor 5. Okey, tapi saya tak dapat dia punya ni. Khairunisa dengan Balkis. Okey. Right Okey dah. Dah selesai. Okey, alhamdulillah dah selesai dah kita punya Kahoot. Okey, saya buka pada soalan ataupun nak tanya. Pelajar-pelajar ada nak tanya tak? Mana kita nak masuk tadi? Tak ada. Tak ada. Okeylah Jumaat petang-petang ni kan. Saya tak dapat nak masuk balik lah. Kat mana? Okey, kat sini Okey. Bilqis Kristina. Okey, good. Okay. Tak ada soalan? Betul? Tak ada soalan? Tak ada. Okey, cikgu-cikgu ada apa nak tanya ke? Tanya cikgu lah pula kalau pelajar tak tanya ni. Jadi anak-anak kat rumah okey ke? Seronok ke kat rumah belajar ni? Okey, seronok. Siapa tu yang jawab tu? Arif. Ada Hasu. Siapa? Arif Hakimi. Arif Hakimi. Okey. Okay, so jadi sampai saya rasa untuk pembentangan pada hari ini kita dah selesai lah Tapi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang lah. Nampaknya ada yang dah live meeting ni kan. Jadi tadi yang dah dapat nombor tadi dah ambil cikgu Dah doktor dah, saya dah catat. Okey. Tanya semua. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya serahkan baliklah pada Teacher Nana. Betul kan Teacher Nana Betul doktor. Okey, saya rasa satu perkongsian yang sangat baik lah. Jadi Majlis Merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Nur Saadah binti Muhammad Rashid atas sesi perkongsian sebentar tadi. Anak-anak yang dikasihi, Jawatan Kuasa Teknikal Guru akan pinkan satu link di chat box untuk anda isi kehadiran anda pada hari ini, yang mana bila anda dah isi nanti janaan sijil secara automatik akan terus dijana dan dihantar ke email masing-masing sebagai satu tanda penghargaan lah kerana anda bersama-sama kita pada hari ini untuk ceramah minda sihat. Okay, jadi saya ulas sikit sementara anak-anak isi link kehadiran tu, teacher ulas sikit lah tentang emotional intelligence yang doktor bertentangkan sebentar tadi. Yang mana kita selalu dengar AI, Artificial Intelligence. Awak tengok movie dekat TV cerita pasal AI, macam mana cerita pasal robot-robot kan. Hari ini kita belajar satu lagi pengurusan yang bijak, iaitu pengurusan emosi yang kita panggil sebagai Emotional Intelligence, EI. So EI ni ada 3 je kata kunci dia. You faham, guna dan you urus. Faham dari segi apa? Faham tentang apa punca stres kita. Tadi doktor dah kongsikan stres ni ada macam-macam punca. Dia boleh jadi punca sekeliling, punca dari segi keuangan, macam-macam punca stres.
Jadi kita faham apa punca stres yang kita hadapi. Kemudian kita guna. Apa yang kita nak guna? Kita guna sumber sekeliling kita. Kita ada gadget, kita ada orang-orang sekeliling. Kita gunakan benda tu. Guna untuk apa? Untuk kita urus emosi kita dengan cara positif, iaitu yang lebih baik. Contohnya kita guna gadget untuk apa? Kita cari maklumat macam mana kita nak cari penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi. Kita guna orang sekeliling kita untuk apa? Mungkin kita percaya pada mak kita share masalah dengan mak kita sebab kita akan dapat feedback yang lebih baik tentang cara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Apa lagi yang kita ada? Alam sekitar. Kita ada alam sekitar kan, dekat rumah, ada pokok, ada tanah. Jadi kita gunakan pengurusan sumber alam sekitar untuk kita uruskan emosi kita yang mungkin agak keliru dan bercelaru dengan cara kita bercucuk tanam, kita berbudi pada tanah. Benda-benda tu juga akan membantu untuk kita uruskan emosi kita yang tidak stabil. Pada masa ni kita faham ada banyak masalah dan isu yang berlaku yang menyebabkan kita rasa stres. Tapi kita tak naklah sampai ke tahap kemurungan. Nanti lain pula jadinya. Worst come to worst, kita kena rujuk kepada pakar yang lebih maklum. Kalau di sekolah kita ada kaunselor atau boleh pilih mana-mana guru yang anda percaya. Kalau tak boleh juga, rasa tak boleh, kita bolehlah pergi jumpa dengan Dr. Nur Saadah dekat klinik kesihatan. InsyaAllah. Saya rasa doktor sentiasa menerima anak-anak sedayan ni sekiranya ada masalah dengan tangan terbuka kan doktor kan? InsyaAllah boleh. Saya pun dah ada kat sini. InsyaAllah. Kan? Okey. Jadi saya mohon anak-anak yang hadir pada hari ini untuk sebar luaskan pesanan doktor, pesanan Ayahanda Syafiee tadi kepada semua rakan-rakan yang tidak berkesempatan untuk hadir atas talian pada hari ini. Kita faham kadang-kadang mungkin talian tak berapa nak kuat, petang-petang kadang-kadang cuaca mendung pun taliannya terganggu. Jadi kita sebar luaskan, kita share sama-sama maklumat ini dengan harapan agar ia mampu menjadi satu cara penyelesaian dan pencetus motivasi dalaman. Khusus buat anak-anak sekolah menengah kebangsaan Felda Seri Sendayan dalam mempraktikkan kehidupan yang lebih sihat dan lebih sejahtera insya-Allah. Teacher nak ucapkan juga tahniah kepada pemenang-pemenang. Teacher saja je join nak tengok teacher punya alert tadi. Teacher alert tak dengan apa Saadah dah. Oh, dapat nombor 5, 4. Saja jawab lambat-lambat nak bagi peluang. Kita jawab cepat-cepat kan. Cikgu menang tak aci teacher Nana ni. Tapi dapat juga tempat-tempat. Tadi teacher naik dah lah Balki Serian nombor 6. Teacher dah catat nama, jangan risau. Jangan kata teacher Nana main tipu. Okay, teacher terkeluar lah. Okay. Jadi apa yang penting sebenarnya anak-anak, kita kena terus bersemangat. Ini baik daripada pihak rakan-rakan sejawatan saya maupun anak-anak yang sangat dirindui. Rindu ni, lama tak jumpa kan. Apa yang penting kita kena terus bersemangat, kita kena terus menimba ilmu pengetahuan, tak kira apa juga cabaran, apa juga kaedahnya. Jadi anak-anak mesti kuat menghadapi masalah yang mendatang, tabah menelusuri ranjau yang bercabang. Cabang-cabang ranjau ni kan. So, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maka sesungguhnya apabila Allah mencipta penyakit, dia juga mencipta penawarnya. Maka berubatlah. Jadi teacher ambil kata-kata tu dan teacher selarikan sabda Rasulullah dengan masalah yang melanda kita sekarang ni. Bila mana ada masalah, pasti ada jalan penyelesaiannya. Maka berusahalah untuk kita cari jalan, kita selesaikan dengan sebaiknya. InsyaAllah hidup kita akan lebih terasa tenang dan sejahtera. Jadi kami barisan pihak pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan sentiasa terbuka untuk membantu dan mendoakan anak-anak didik sekolah ini agar tidak berasa jemu, melangkah dan berlari demi mengejar dan mencapai impian yang diingini yang sentiasa dalam rahmat dan lindungan ilahi insya-Allah. Wakili Jawatankuasa Pengelola dan pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan, kami merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Dr. Nur Saadah binti Muhammad Rashid atas kesudian doktor dalam majlis ilmu pada petang ini. Sebagai kenang-kenangan satu lagi aktiviti kita secara atas talian, saya mohon untuk semua anak-anak yang hadir, guru-guru yang ada untuk membuka kamera masing-masing untuk satu lagi sesi penggambaran. Okay, kita boleh stop sharing punya slide. Dan anak-anak semua buka kamera, jawatankuasa teknikal sila bersedia. Kita stop chatting sekejap. Sekejap lagi kita boleh ucap terima kasih sebab bila kita chat nanti dia terkeluar pula dekat ruangan meet. Kita stop chatting sekejap ya. Baik, jawatankuasa teknikal bersedia. Anak-anak buka kamera, ada lagi yang belum buka. Siapa yang tak dapat buka disebabkan masalah teknikal, tak apa. Jawatankuasa teknikal ready, anak-anak ready, tengok kamera. Macam selfie, macam tak biasa pula selfie.
Okey, 1, senyum. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, ready? 1, freestyle. 2, 3. Okay. Alright. Cikgu Ikin dapat Alright, Cikgu Ikin dapat. Baik, sesi perkongsian minda sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Pada petang ini kita labuhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak baik lagi cerdik buat semua anak-anak Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan. Assalamualaikum. Anda boleh end meet anda. Jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jangan stres. Kalau stres, amalkan tadi deep breathing yang doktor ajar.